Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk matematik tahun 3, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai tajuk baru iaitu wang. Okey, jadi ada dua tajuk yang kita akan pelajari iaitu tambah wang dan tolak wang. Okey, untuk objektif pembelajaran kita hari ini, pada akhir pembelajaran murid dapat menyelesaikan ayat matematik tambah melibatkan 2 dan 3 nilai wang dengan betul. Yang kedua, menyelesaikan ayat matematik tolak melibatkan 2 dan 3 nilai wang dengan betul. Yang ketiga, menyelesaikan ayat matematik operasi berkabung, tambah dan tolak dengan betul. Okey, jadi untuk hari ini, cikgu nak pada akhir pembelajaran ini, murid dapat menyelesaikan ayat matematik ataupun soalan matematik yang berkaitan dengan operasi tambah dan tolak bagi wang. Okey. Dan tambah dan tolak ni melibatkan 2 atau 3 nilai wang. Okey. Okey, wang. Okey, semua kita sudah tahu apa itu wang. Okey, sebab kita dah belajar benda ni dari darjah 1 lagi. Okey, wang adalah benda yang kita gunakan hari-hari dalam kehidupan kita. Okey, jadi untuk awak tahun 3, okey, jumlah wang yang awak akan pelajari adalah semakin bertambah. Okey, iaitu ratus, iaitu RM200, RM250 ataupun ribu. Okey, RM5,000. Okey, jadi cara sebutan dia ialah dia ditulis RM200 namun disebut sebagai angka dulu baru ringgit. Jadi dia akan sebut RM200. Okay. Penulisan dia ialah RM250.41. Contohnya. Okey, ini cara tulis dalam bentuk ringgit. Okey, tapi cara sebutan dia ialah 250 ringgit 41 sen. Ini adalah cara sebutan dia. Maksudnya dekat sini kita dapat tahu dia akan disebut nombor dulu baru disebut ringgit. Okey, kalau dibentuk wang, jumlah wang sebanyak RM250.41. Okey, dia akan ditulis RM250. Okey, dia letakkan ringgit ni sebelum titik ni. Okey, kemudian selepas titik ni adalah sen. Okey, jadi 41 sen. Okey. Pertukaran nilai wang. Okey, pertukaran nilai wang ni daripada ringgit kepada sen. Okey, contoh yang diberikan, tukarkan RM5 kepada sen. Okey, jadi pertukaran nilai wang daripada ringgit ke sen ni dia kena darab dengan 100. Okey, darab dengan 100. Gerakkan titik perpuluhan 2 kali ke sebelah kanan. Okey, jadi bila darab dengan 100, kita dah tahu dah, kita dah pernah belajar kalau darab dengan 100 atau bahagi 100 atau 10 atau mana-mana angka yang melibatkan 1 dan 0, 10, 100, 1000. Okay, jadi kita hanya tengok pada jumlah sifar dia. Okay, sekarang ada 2 sifar, jadi kita akan gerakkan 2 sifar. Okay, sekiranya darab, kita akan gerak ke kanan. Okay, ini kita panggil sebagai congak sahaja. Okay, tak perlu dah kita nak darab-darab bentuk lazim. Okay, kita congak sahaja dengan kepala kita. Okey, jadi RM5, RM5, okay, titik dekat sini. Okay, jadi dia akan gerakkan ke kanan. Okay, daripada titik perpuluhan ni, dia akan gerak ke kanan sebanyak 2 kali. Kenapa 2 kali? Sebab ada 2 sifar. Okay, jadi RM5 ditukarkan kepada sen, dia akan jadi 500 sen. Okey.
Kalau 250 sen, okey, kita nak tukarkan kepada ringgit pula. Okey, tadi kita nak tukar daripada ringgit ke sen. Kita darab. Okey, sekarang ni kalau sen nak tukarkan kepada ringgit, kita guna bahagi. Lawan dia. Kita guna lawan dia iaitu bahagi. Okey, sekarang ni sen diberi 250 sen. Okey, bahagi dengan 100. Okey, bahagi dengan 100. Okey, macam mana kita nak gerak, cikgu? Tak ada titik, cikgu. Okey. Sekiranya tak ada titik, cikgu pernah bagi tahu titiknya adalah di belakang sekali. Okey, kita mula dengan belakang sekali. Sebab ni nombor bulat 250. Jadi titik dia ada di belakang sekali. Okey. Jadi kita nak gerakkan ke kiri. Ke kiri ni kan. Nak panah pun ni ke kiri. Okey. Jadi kita gerakkan ke kiri. 1, 2. 2 kali sebab ada 2 biji sifar. Okay, dan dah 2 kali gerak titik. Okay, dia akan jadi RM 2.50. Okay, jadi RM2.50. Okay, jadi ini adalah cara untuk menukarkan nilai wang daripada ringgit ke sen ataupun daripada sen ke ringgit. Sebab satu sen ni bukan yang 10 sen yang awak nak biasa guna tu. Satu sen ni adalah duit shilling yang warna gangsa tu. Dia ada satu je. Kalau yang kita selalu guna tu 10 sen. 10 sen yang macam ni. Jadi awak jangan bayangkan 10 sen. Sen ni kita guna daripada satu sen. Okey. Sebab tu dibahagikan dengan atau digunakan dengan angka 100 sebenarnya. Okey. Jadi tukar sen kepada ringgit Malaysia dan sebaliknya. Okey. 100 sen adalah RM1. 100 sen. 100 keping 1 sen ni ada 100 keping. Jumlah dia ialah RM1. Okey, ni RM1. Okey. 100 sen jumlah dia RM100. Ya ke? Salah. Okey, salah. Bukan RM100. Okey, 100 sen kalau kita tukar kepada ringgit, kita akan bahagi kepada 100. Jadi kita akan gerakkan dua kali, 2 langkah, titik dekat belakang sebab tak ada titik ya. Jadi kita akan gerak ke kiri sebab kita bahagi. Okey, 1, 2, titik. Okey, jadi 1.00. Maksud 100 sen ialah RM100. Okey. Okey, tambah wang. Okey, kita pergi tajuk seterusnya itu tambah wang. Okey, diberi item, okey, basikal, topi keledar, jersey. Okey, dengan harga dan jumlah dia lah. Okey, dengan harga dia 361 dan dibeli 1 unit saja, jadi jumlah 361, begitulah topi keledar dan jersey. Okey, soalan dia. Okey, kalau cikgu tanya, berapakah jumlah basikal dan topi keledar? Berapakah jumlah harga bagi basikal dan topi keledar? Okey, kita tengok basikal jumlah dia ialah 361. Okey, topi keledar. Okey, topi keledar tengok jumlah harga dia ialah 125. Okey, jadi jumlah kita tambah RM 125. Okey. Jadi cara untuk menambah wang sama juga macam cara kita tambah dalam nombor bulat sebenarnya. Sama sahaja. Okey, kita bermula daripada belakang. Okey, dan yang paling penting yang awak perlu pastikan ialah nilai tempat tu mesti sama.
Okey, 361. 1 sa dengan 5 sa. 60, 20 dengan 2. 300, 100. Jadi nilai tempat yang sama dan mesti selari. Okey. Okey, barulah kita boleh tambah. Okey, 5 tambah 1, 6. 6 tambah 2, 8. 3 tambah 1, 4. Ringgit Malaysia. Okey, jadi kalau jumlah basikal dan topi kedah ialah RM486. Okey. So, soalan B. Berapakah jumlah harga bagi ketiga-tiga barang itu? Okey, jadi soalan ini bertanyakan harga ketiga-tiga barang. Okey, inilah yang cikgu katakan dalam objektif pembelajaran tadi. Kita akan menambah dengan satu nilai ataupun dua nilai. Okey, sekarang ni 361 tambah 125, satu nilai, dan tambah lagi 79, dua nilai. Okey, jadi sekarang ni tambah dengan dua nilai wang. Okey. Sekarang ada dua cara untuk menambah ataupun menolak, sama je sebenarnya, bagi dua nilai wang, iaitu cara yang pertama, bentuk lazim yang pertama. Okey, sama macam cara kira sebentar tadi, tapi jumlah tambah antara dua nombor akan dinaikkan ke atas, kemudian barulah nombor nilai yang kedua ditambah. Okey, ini adalah cara yang pertama. Okey, jadi cara yang kedua, okey, tambah sahaja pada ketiga-tiga nombor. Okey, jadi 361 terus tambah kepada 125 dan tambah kepada 79. Ini adalah cara yang kedua. Tapi yang paling penting, macam cikgu kata tadi, nilai tempat mesti sama. Okey, mesti sama. Ratus dengan ratus, puluh dengan puluh, sa dengan sa. Okey, sama juga dengan cara yang kedua. Okey, mesti sama nilai tempat dia. Barulah awak boleh menjawab dengan betul. Okey, jadi bila dah ditambah, jumlah harga bagi ketiga barang ialah RM565. Okey. So, Durian ni cakap, bandingkan kedua-dua cara, mana yang lebih mudah? Okey. Cikgu tak cikgu hanya ikut awak lah. Maksudnya, kalau awak rasa cara satu lebih mudah, gunakan cara satu. Sekiranya awak kata cara dua lagi mudah, cikgu okey. Jadi boleh gunakan cara dua. Tapi kalau ikut tanya pendapat cikgu, cikgu lebih suka sekiranya awak melaksanakan cara satu. Kerana cara satu ni, walaupun dia sedikit panjang, tapi sebab dia mengurangkan kecuaian awak dalam mengira. Okey. Cara dua ni, biasanya awak mudah cuai. Sebab awak perlu tambah banyak kali, jadi awak mudah cuai. Okey, jadi kalau awak rasa awak dah hebat, dah boleh buat dengan cara dua, awak boleh gunakan cara dua. Okey. Okey, jadi kita tengok contoh nombor dua. Okey. Ini dia gunakan kaedah cara dua. Okey, cara dua, bentuk lazim dengan cara dua. Okey. RM2,073.5 tambah RM948.60 tambah lagi dengan RM1,329.75. Okey, berapakah jumlah bagi nilai wang tersebut? Okey, kita tengok dia gunakan cara yang kedua dan dia tambahkan. Okey, bagi nilai wang yang mempunyai titik ataupun sen. Okey, dia ada sen dekat belakang. Okey, jadi kedudukan titik pun mesti sama juga. Okey, dan sen, okey, rumah sen akan bertambah dengan sen. Dan ringgit akan bertambah dengan ringgit. Okey, jadi mesti sama saja. Okey, jadi dia pun letak mengikut nilai tempat. Okey, 2,773.5 Okey, ditulis 2073.05 dan 900 diletakkan di bawah ratus, 40,
bawah nilai puluh, 8, SAR dekat bawah 8 dan sen, okey, di bawah rumah sen, 60 sen. Okey, begitu juga dengan RM1,329.75. Okey, sekarang dia akan tambah sekaligus. Okey, jadi 5 tambah kosong, 5. Okey, tambah lagi 5 akan jadi 10. Okey, 10 seperti biasa, angka belakang akan letak di bawah, 1 akan naikkan di atas. Okey, 1 tambah kosong, 1 tambah 6, 7 tambah 7, 14. Okey, 14, 4 dekat bawah, 1 naik ke atas. Okey, naik ke atas, dia akan pergi ke rumah ringgit. Kenapa? Sebab, apa? Okey, contoh cikgu bagi. Kalau sekiranya kita tak naikkan ke rumah ringgit, dia akan jadi 140 sen. Okey, 140 sen ni sebenarnya sama dengan RM1.40. Sebab itulah yang RM1 tadi ni dia akan masukkan dalam rumah ringgit dan ditinggalkan 40 sen sahaja sebab tak ada dalam nilai wang 4,350 140 sen. Tak ada sebab sen ni, nilai sen ni dia berhenti setakat 95 sen sahaja. Okey, bila 100 dia dah jadi RM1. Okey, RM1 jadi dia akan masuk rumah ringgit. Okey, jadi 1 ni diletakkan ke atas. Okey. Yang 1 tambah 3, 4. 4 tambah 8, 12 tambah 9, 21. Okey, 21. 1 letak dekat bawah, 2 naik atas. Yang ni yang biasanya cikgu risau kalau awak keliru ni. Tapi kalau awak rasa awak boleh buat dengan kaedah ni, awak boleh teruskan. Cikgu tak halang. Okey, jadi 2 tambah 7, 9. 9 tambah 4, 13, tambah lagi 2, 15. 15, 5 dekat bawah, 1 naik atas, 1 tambah kosong, 1 tambah 9, 10, tambah 3, 13. Okey, 3 dekat bawah, 1 naik atas. Okey, 1 tambah 2, 3, tambah 1, 4. Jadi, jawapan dia ialah, jumlah dia ialah RM4,351.40. Mudah saja sebenarnya sebab dia cara menambah sama macam nombor bulat biasa. Cumanya dia ada rumah ringgit dan rumah sen juga. Tapi cara dia adalah masih sama. Dan awak perlu ingat titik, kedudukan titik dan nilai tempat tu, ribu, ratus, puluh, SAR tu mesti sama. Yang tu je yang awak perlu ingat. Okey. Okay, kita cuba tambah. Okey, ni dah diberi dalam bentuk lazim dan dia dah susun dalam mengikut nilai tempat dah. Okey. A. RM1,043 tambah RM926. Jadi kita tambah seperti biasa, bermula dari belakang, tambah dulu dengan SAR. 6 tambah 3, 9. 4 tambah 2, 6. 0 tambah 9, 9. 1, 1. Ringgit Malaysia. Okey, B. RM7,165.20 tambah RM1,284.75. Okey, kita tambah dari belakang. Okey, tambah dengan sen dulu. Ringgit. Semua mana-manalah sebenarnya kiraan mesti tambah dari belakang dulu. Mula dari belakang dulu. Okey. 5 tambah 0 tambah 5, 5. 2 tambah 7, 9. Okey, titik, kena turun titik sama juga. Okey. Dan 5 tambah 4, 9. 6 tambah 8, 14. Naik 1, 14. Okey, 4 dekat bawah, naik 1 ke atas. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2, 4. Okey, 7 tambah 1, 8. Dan tulis ringgit Malaysia. Jangan lupa. Okay, sebab kita belajar mengenai wang. Okey, C. Okey, ni tambah 2 nilai. Okey. Jadi dia gunakan cara yang kedua itu, dia gabung semuanya. Okey. Kita tambah sen dulu. Okey, 0 tambah 0 tambah 0. Masih lagi kosong. Okey, 1 tambah 3. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 8, 12. Okey, 12. Adakah kita tulis 12 macam ni? 120? Tak Okey, sebab 120 dah jadi RM1.20. Okey, jadi 1 dia akan naik ke
atas. Okey. Jadi letak titik, jangan lupa. Okey. Ikut titik tu. Okey, 1 tambah 5, 6 tambah 4, 10 tambah 9, 19. 9 dekat bawah, 1 naik atas. Okey, 1 tambah 0, 1 tambah 2, 3 tambah 6 jadi 9. Okey, 8 tambah 9, 17. 7 dekat bawah, 1 naik atas, 17. Okey, 1 tambah 3, 4. 4 tambah 1, 5. Jadi RM5,799.20 mudah sahaja. Okey, kalau awak gunakan cara yang pertama tadi pun sama juga. Okey, RM3805 10 tambah dulu dengan nilai yang pertama. 192430. Okey, tambah dulu nilai yang pertama. Okey, 0 tambah 0, 0. 1 tambah 3, 4. Titik. Okey, 5 tambah 4, 9. 0 tambah 2, 2. 8 tambah 9, 17. Okey, naik 1. 3 tambah 1, 4 tambah 1, 5. RM. Okey. Jadi RM 5,729.40 dia akan tambah lagi dengan angka yang kedua. Boleh tulis macam ni. Boleh terus tulis dekat bawah ni. 69 titik. Sebab titik, kedudukan titik mesti sama. 80. Okay, 0 tambah 0, 0. 4 tambah 8, 12. 1 naik atas. Titik. 1 tambah 9, 10 tambah 9, 19. 1 dekat atas. 2 tambah 1, 3 tambah 6, 9. 7 dan 5. Masih lagi dapat jumlah yang sama. Tapi cara ni awak lebih bagi cikgu lah. Lebih kurang lah sebenarnya melakukan kesalahan. Tapi kalau awak rasa cara yang kedua tadi lebih berkesan, awak boleh gunakan cara yang kedua. Sebab yang bezanya hanya cara bentuk lazim tu sahaja. Tapi cara mengira masih sama. Perlu pada awak meletakkan nilai tempat yang betul. Okey. Jadi itu saja untuk tambah. Okey, ada lagi. Okey, untuk D. Okey, D cikgu rasa awak boleh buat. Okey, untuk E. Okey, E sebenarnya sama juga macam tambah biasa. Cumanya dia hanya terbalikkan sahaja. Jumlahnya diletakkan di depan, manakala nilai tambahnya diletakkan di belakang. Tapi cara kira masih sama. Okay, kita tengok. E. Kita cek terus pada E. Okey. 524.35 tambah 408.6. Tak ada titik. Okey. 4,080. Okey, kita tambah dulu. Okey, jadi ni tak ada titik. Okey, tak ada sen. Okey, bila tak ada sen maksudnya dekat belakang ni kosong lah. Kosong sen. Okey, jadi 5 tambah 0, 5. 3 tambah 0, 3. Titik, tak titik. Okey, 4 tambah 6, 10. 10 naik 1 dekat atas. 2 tambah 1, 3 tambah 8, 11. 1 naik dekat atas. Okey, 5 tambah 1, 6. 6 tambah 0, 6. Okey, 4 tak ada tambah mana-mana. 4,610. 610.35 sen. Okey, jadi tambah lagi dengan nilai yang kedua iaitu RM91.90. Okey. Tambah nilai sen dulu. 5 tambah 0, 5. 3 tambah 9, 12. 1 naik dekat atas. Okey, titik. Masih lagi turun titik. 1 tambah 0, 1. 1 tambah 1, 2. Okey, 1 tambah 9, 10. 1 naik atas. Okey, 6 tambah 1, 7. 4. Masih kekal 4 sebab kosong kan. Okey. Jadi jawapan dia 4,700.
RM2.25. Okey, untuk F pula. Okey, F. Okey, diberi RM7,216.30 tambah berapa berjumlah RM9,457.80. Okey, jadi yang ni apabila ditanya mengenai kotak hadapan, maksudnya nilai tambah dia. Okey, dia tanya soalan dia nak tahu mengenai nilai tambah dia. Okey, jadi jumlah dia dah beri. Jumlah tambah ni RM9,457.80. Okey, jadi dia tak tahu nilai tambah yang satu je. Satu lagi dia dah bagi tahu RM7,216.30. Okey, jadi cara yang ni awak perlu tolak semula. Maksudnya jumlah ni awak akan tolak dengan nilai tambah yang ada ni. Awak akan dapat jawapan nilai tambah yang tadi. Okey, sebab apa? Sebab bila ditolak, awak akan dapat kembalikan semula apa nilai tambah yang tadilah. Jadi kita kena tolak. Okey, terbalikkan dia, lawan dia. Bila tambah dia akan jadi tolak. Okey, jadi 9,450 jumlah dia yang akan tolak dengan nombor ni. Okey, kenapa? Sebab mestilah jumlah tolak dengan nombor sebab jumlah ni adalah lebih besar berbanding nilai tambah tadi, betul tak? Okey, jadi RM9,457.80 tolak RM7,216.30. Okey. Sekarang kita tolak seperti biasa. Nilai sen dulu. Okey, 0 tolak 0, 0. 8 tolak 3, 5. Okey, titik masih lagi titik. Okey, 7 tolak 6, 1. 5 tolak 1, 4. 4 tolak 2, 2. 9 tolak 7, 2. Okey, jadi kita dapat kat sini nilai tambah yang satu lagi ni ialah RM2,241.50. Okey, jadi macam mana nak pastikan jawapan kita ni betul? Okey, kalau nak pastikan jawapan kita ni betul, awak tambah semula 7,000 dengan 2,000 ni. Dapat ke tak RM9,457.80. Okey, cuba kita tambah. Okey, 7,216.30 tambah RM2,241.50. Okey, 0 tambah 0, 0. 3 tambah 5, 8. Titik. 6 tambah 1, 7. 4 tambah 1, 5. 2 tambah 2, 4. 7 tambah 2, 9. Okey, 9,457.80. Okey, sama ke tak dengan jumlah ni? Jadi masih sama. Jadi jawapan yang awak cari tadi ialah betul. Jadi RM2,241.50 adalah jawapannya.